Dokumen perniagaan ini adalah sebahagian daripada kitaran perkawanan. Yang pertama iaitu menyediakan dokumen perniagaan sebelum boleh ke kitaran seterusnya. Okey, jadi kita sebenarnya dah gunakan dokumen dalam perniagaan harian. Contohnya kalau kita pergi Paksen ke Ion Big ke, kita dah beli barang, kita dapat resit. Okey, kemudian kat sekolah pun kita dah guna. Masa kita bayar PIBG, kita ada resit. Okey. Kemudian masa kita order makanan, kita dah isi borang. Itu juga adalah sebahagian daripada dokumen perniagaan. Okey, kenapa kita perlu dokumen perniagaan? Nak buat apa? Gunanya satu ialah untuk alat komunikasi antara penjual dengan pembeli. Maknanya kalau ada dokumen, nampaklah bahawa ini ada jualan, ini ada belian, ini ada bayaran. Okey, komunikasi. Kemudian kita nak record pada hujung tahun, hujung tempoh perakawanan, kita nak kira untung. Jadi kita kenalah rekod berapa jualan, berapa belian. Jadi kat mana nak tengok? Tengoklah daripada dokumen. Seterusnya rujukan. Contohnya bila pelanggan kita memulangkan barang. Okay, kita nak tengok dulu kita bagi dia harga berapa kan. Jadi bila dia pulang, kita kena tengoklah, rujuklah balik dokumen sebelum ni. Berapa harga yang kita dah bagi sebelum ini. Ini adanya contohlah, contoh macam mana kita nak buat rujukan. Kemudian bukti bertulis. Apa yang dah berlaku tu mesti adalah hitam putihnya. Jadi dokumen adalah bukti bahawa sesuatu urus niaga telah berlaku. Okey, perniagaan pula ada dua jenis. Satu dokumen sumber, satu yang bukan sumber. Kalau yang sumber ni kita akan rekod dalam buku catatan pertama ataupun jurnal. Okey, ataupun jurnal. Kalau bukan sumber, kita tak perlu, tidak perlu catatkan dalam perakawanan. Itu hanyalah dokumen sokongan atau pemberitahuan sahaja. Okay, jadi contoh-contoh yang dokumen lain kita akan bincangkan juga selepas ni. Macam contoh invoice, ini ialah bukti jual beli, nota debit, bukti pulangan, nota kredit untuk pulangan, nota debit untuk pertambahan hutang, resit untuk bayaran, memo untuk ambilan dan sebagainya, voucher bayaran untuk pembayaran. Ini adalah dokumen yang akan kita rekodkan dalam jurnal atau buku catatan pertama. Kemudian yang macam penyata akaun ni hanya mengandungi senarai saja, senarai urus niaga. Nota serahan ni macam kita biasa orang JNT datang rumah hantar barang kan. Itulah contoh yang senang kita tengok untuk nota serahan. Jadi kita tidak ada urus niaga untuk dokumen macam tu. Okey, catat aliran untuk perniagaan tunai. Perniagaan tunai ni biasanya pembekal dia akan hantar barang lah. Okey, dia akan hantar barang kepada kita. Okey, katalah kita tu siapa? Kalau kita pembekal, kita menghantar barang kepada pembeli. Masa kita hantar tu, kita bagi sekali bil tunai. Nanti pembeli dah dapat bil tunai, dia pun bayar. Sama ada dengan tunai atau dengan cek. Jadi kita dah dapat duit, kita akan bagi resit kepada pembeli. So kalau kita adalah pembekal, tengok siapa kita. Tapi kalau kita adalah pembeli, lain sikit lah. Okey. Kalau kita ialah pembeli pula, kita akan kata kita terima barang yang dihantar daripada pembekal dan kita akan dapat bil. Jadi bila kita dapat bil, kita bayar. Okey, bila kita bayar, kita terima resit. So pastikan kalau anda sebagai pembeli, anda kata kita terima barang, kita bayar, kita terima resit. Kalau anda sebagai pembekal, lain cerita pula. Kalau anda sebagai pembekal, kita hantar barang, kita hantar bil, kita terima wang, kita hantar resit. Penting untuk anda menyatakan siapa diri anda, pembekal atau pembeli. Next kita tengok dalam urus niaga hutang. Kalau niaga hutang, awak siapa? Awak ialah penjual. So kalau penjual, maknanya kita hantar barang lah. Masa kita hantar barang, kita mesti sertakan sekali invoice. Jadi bila pembeli dapat invoice, baru dah dia tahu berapa hutang dia dan dia akan membuat pembayaran.
Kalau dia bayar, kita akan bagi resit. Tetapi jika ada barang yang rosak ke, salah jenama, salah warna, kita akan membetulkan kesilapan ni dengan menghantar nota kredit ataupun nota debit. Jadi nota kredit ni biasanya untuk mengurangkan hutang, nota debit ialah untuk menambahkan hutang. Okey, kita tengok dokumen yang pertama iaitu invoice. Okey, pertama, kenapa ia dihantar? Ini ialah untuk urus niaga kredit, ya. Invoice dihantar sama ada untuk jual atau untuk beli secara hutang. Kredit ni maksudnya adalah hutang. So, dia dihantar kepada pelanggan. Siapa? Pembeli. Dihantar kepada pembeli nak bagi tahu berapa jumlah yang you kena bayar. Dalam contoh ni, contoh ni dia 9450. Jadi 9450 ialah jumlah yang perlu dibayar. So dia ada dua salinan lah. Penjual simpan satu, pembeli simpan satu. Cuma kita nak tengok kat sini, salinan siapa yang simpan? Salinan pembekal yang simpan. Asal pelanggan yang simpan. Okey, kena ingat tu. Asal pelanggan, pelanggan ataupun pembeli. Macam kita pergi Emporium, kita beli baju ke, siapa yang beli, dia yang akan dapat dokumen asal. Sebab tu kalau awak tengok masa kita beli baju, beli seluar tu, masa dia tulis tu, kita ambil yang paling atas kan, helaian yang paling atas. So helaian paling atas tu ialah helaian asal. Helaian yang bawah tu ialah helaian salinan. Okey, kita tengok satu persatu apa ada dalam invoice. Pertama kita tengok ni. Salinan ni. Salinan ni bermaksud siapa simpan? Salinan tadi kita kata apa? Penjual yang simpan. Okey, so penjual yang simpan. So kalau penjual yang simpan bermakna urus niaga ini adalah jualan. Jual, okey, jual secara kredit. Apa yang dijual? Okey, kita kena tengok barang. Apa yang dijual? Ini ialah syarikat komunikasi. So dia mesti dah berjual yang berkaitan. So kita tengok smartphone, phone. Jadi ini adalah barang niaga. So kita kata jual barang niaga secara kredit. Okey, secara kredit. Kita sebab kita ialah penjual. Kepada siapa? Kepada ABT yang bernama Jaja Handphone. Jaja Handphone Shop. Okey, jual barang niaga secara kredit. Berapa jumlah? 9450. Ini adalah urus niaga invoice yang kita lihat depan ni, iaitu salinan. Okey, siapa kita? Kalau yang memegang salinan ini, dia ialah penjual. So sebab itu saya jual barang niaga secara hutang atau secara kredit kepada Jaja. Okey, jadi nama yang di kepala surat yang aspirasi komunikasi. Sama juga macam kalau kita tulis surat ketidakhadiran kepada cikgu kat sekolah. Siapa dulu yang kita akan tulis? Alamat siapa yang ke atas sekali? Mestilah alamat kita kan. Kita sebagai yang tak hadir. So kita yang hantar surat. So yang macam ni, kita yang sebagai penjual, kita yang hantar dokumen kepada pembeli kita. Pembeli kita iaitu Jaja. Okey, sebab itu aspirasi ni ialah kita jual kepada Jaja. Jadi nama pembeli adalah Jaja. Okey. Baik, seterusnya kita tengok diskaun niaga. Kita diskaun niaga ni macam contohnya kalau kita jual tudung. Contohnya kita nak ambil 10 helai. Banyak kan? Kita minta dengan toke. Tudung ni RM10, kasih kurang lah. Toke kata, okey you ambil banyak. Boleh lah I bagi you RM8 lah. I bagi you diskaun RM2. Okey, kerana you ambil banyak. Okey, jadi diskaun niaga ialah kerana ambil banyak ataupun pukal. Pukal tu maksudnya banyaknya in bulk, kata Mak Saleh. Okey, secara pukal ataupun secara banyak. Okey, dapat dah diskaun niaga. Okey, jadi asalnya RM10,000, dapat dah RM9,450. Okey, bila beli secara hutang, kita bayar mungkin minggu depan kan, dah seminggu
ataupun dah 3 hari baru bayar. Jadi masa bayar tu kita kemungkinan dapat lagi diskaun tunai. Semasa pembayaran tunai ada lagi insentif daripada kedai. Dia kata, wah bagus you bayar, baru 2 hari sudah bayar. Okay, kalau 2 hari dapatlah 10%. Macam mana kita kira peratus ni sebab dia ada 2% kan. Okay, kita tengok bila kita buat dokumen ni 8 hari bulan. So 8 kalau 7 hari awak akan kira 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 8 termasuk kira. Jadi awak kena kira 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So hari terakhir ialah 14 hari bulan Ogos. Jadi selagi awak bayar dalam tempoh 8 hingga 14 hari bulan Ogos, maka awak layak untuk dapat 10%. Tetapi jika dalam tempoh 14 hari iaitu sehingga tarikh 8 campur 14 tolak 1 22 tolak 1 21 hari bulan. Okay, sebab termasuk Ogos, akan dapat 5%. Ini adalah insentif untuk diskaun tunai. Okay, diskaun tunai, membayar tunai. Jadi ini diberi untuk menggalakkan pelanggan bayar dengan cepat. So kalau dia bayar dalam tempoh 7 hari, dia dapat lagi 10% less. Okay, kalau lagi lama dapat dalam tempoh 14 hari 5%. Kalau lagi lama, dia tidak akan dapat apa-apa less ataupun diskaun. Okey, kita tengok pula angkutan DIB ya, angkutan DIB. Angkutan DIB ni ialah angkutan dibayar. Siapa bayar? Penjual yang bayar. Siapa penjual? Kitalah. Kitalah yang bayar. Macam kita beli ya. Biasa ada COD kan. Ni free delivery. Jadi maknanya orang yang menjual tu dia tak kenakan kita bayaran kerana menghantar. Sama ada melalui pos ke ataupun tambang ke, dia tak minta. Jadi dia yang tanggung. Kemudian kita tengok sini ada KNKDK ya. KNKDK, ketinggalan dan kesilapan, dikecualikan. Maksudnya ialah dikecualikan, maknanya penjual berhak untuk memberi nota kredit atau nota debit. Maknanya dia nak membetulkan dia ada tertinggal charge, terlupa charge ataupun ada pulangan dan sebagainya, maka dia bolehlah membetulkan kesilapan dengan menghantar nota debit dan nota kredit. Okey, yang itu kita akan belajar pada kelas akan datang. Jadi hari ini kita hanya tengok pada invoice terlebih dahulu.